Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cik Syafrin Abidin. Di dalam video kali ini kita akan buat postmortem counter pilihan. Counter yang akan saya postmortem ni adalah counter SAS Buddy. Okey, counter SAS Buddy. Yang mana counter SAS Buddy ni saya beli sebelum saya join PSM. Dan hari ini kita akan buat sedikit berdasar tentang counter SAS Buddy. Okey, untuk postmortem kali ini kita akan membicarakan tentang 4 perkara lah kita akan tengok, iaitu yang pertama mengenai pemilihan counter, yang kedua kita nak tengok indikator dan juga kita nak tengok modal, dan yang akhir sekali ialah kawalan emosi. Okey, baik, ini adalah 4 perkara yang kita akan tengok pada hari ini, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita tengok chart dia. Okey, ini adalah chart untuk SAS Buddy untuk SAS Buddy. Okey, saya besarkan sikit bahagian ni. Okey, so untuk SAS Buddy saya telah beli pada 20/5. Okey, 20/5 pada harga pada harga RM1, bukan RM1, 0.125 sen. 0.125 sen saya telah beli, dan saya pegang counter ni tak lama. Okey, selepas daripada 11 hari pada 1 Jun saya jual counter ni pada harga 0.115. Okey, ini sedikit latar belakang tentang counter. Okey, tentang pemilihan counter. Okey, pemilihan counter, kita tengok benda yang kita akan bincang adalah pemilihan counter. Mengenai pemilihan counter ni, kenapa saya pilih counter ni? Sebab saya pilih counter ni, saya dapat maklumat daripada anak murid saya yang juga seorang guru di bursa marketplace. So saya dapat maklumat daripada dia. Dia kata, dia pesan pada saya, kalau cikgu nak beli counter, cikgu ambil counter yang ada dengan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Dan salah satu list yang dia bagi itu adalah salah satu counter yang dia bagi dekat saya, SAS Buddy. Sebab tu saya tengok SAS Buddy ni, sebab apa saya berkenan SAS Buddy? Sebab harganya pun murah. Okey, dan saya kata memang ada kaitan lah dengan kehidupan kita, iaitu orang membeli buku dan sebagainya. Jadi saya bercadang untuk beli counter ini pada harga 0.125 sen. Okey, itu tentang pemilihan counter yang dibuat. Baik, sebelumnya kita tengok yang kedua, kita akan tengok indikator. Okey, indikator. Kita akan tengok indikator semasa saya membuat pembelian dekat sini. Okey, masa ni saya tak belajar lagi dengan PSM. Saya tak join PSM, jadi saya pakai beli je. Saya tak tahu tentang indikator dan sebagainya. So, kita tengok dulu yang pertama, Bollinger Band. Okey, kalau kita tengok harga yang saya beli dekat sini, kalau kita tengok candle kita dekat sini, sebenarnya candle ni dah berada dekat upper BB. Okey, upper BB. Okey, dah berada upper BB dan boleh dikatakan sebagai buy signal lah untuk Bollinger Band. Okey, dan seterusnya kita tengok moving average. Moving average 26 dengan moving average 12. Okey, untuk moving average kita tengok masa saya beli dekat sini, moving average 12 dah berada di atas moving average 26. Maksudnya untuk moving average pun dah mengeluarkan buy signal. Okey, seterusnya kita tengok kepada DMI. Okey, untuk DMI pula masa saya beli ni, okey, line positif DI warna biru ni dah berada di atas, line negatif DI warna biru pun mengeluarkan buy signal. Okey, saya tutup dulu DMI ni untuk MACD. Okey, untuk MACD pula, masa saya beli ni, signal buy berada di sini, di mana line biru ni, line MACD ni berada di atas line merah, tapi dia cross dekat sini. Masa saya buy dia betul-betul dia cross. Maksudnya dekat sini dia telah mengeluarkan sell signal. Maksudnya dekat sini MACD telah mengeluarkan sell signal dan dia menuju ke bawah. Okey, dan saya telah pun membuat pembelian dekat sini. Okey, kalau
cantiknya saya hanya perlu beli bukan dekat sini, saya kena pastikan MACD berada di buy signal dekat sini lah. Tapi apa-apa kalau saya beli dekat sini, moving average pula sell signal. Okey, moving average pula sell signal. Okey, ini tentang indikator yang terlibat semasa saya beli. Okey, seterusnya kita tengok modal. Modal. Okey, kita tengok modal. Okey, bila saya beli, okey, kita tengok trading plan saya. Okey, saya beli pada 20 Mei ni. Saya beli 10 lot saja. Okey, dengan harga 0.125 dengan harga share value saya RM125. Tapi bila masuk fee semua, saya bayar RM134.52. Dan bila saya masukkan middle band price untuk check CLP, middle band price saya dekat sini tak nampak saya barang MACD ni dekat ngangam dekat 0.125 okey, dekat harga yang saya beli dekat middle band juga harga dia 0.125. Dan bila saya check CLP saya negatif 4% saja. Jadi okey, CLP saya tak besar. Okey, cantik, good. Okey. Baik. Ini dari segi pemilihan modal. Okey, cuba tengok di sini saya beli dengan 0.125. Okey, cuba tengok dekat break even. Break even ni maksudnya bila capai break even ni maksudnya kita dapat balik modal kita dan kita dapat juga sedikit profit, dan profit tu digunakan untuk bayar fee saja. Okey, contohnya dengan keadaan modal saya macam ni dengan 10 unit, okey, break even saya berlaku pada harga 0.145. Maksudnya bila saya beli pada 0.125, saya kena tunggu bila harga naik kepada 0.145. okey, di mana nanti saya akan dapat lebih kurang RM135.48 pendapatan saya lah hasil jualan dekat sini. Dan kita tolak, nampak yang saya katakan tu, kita dapat balik modal kita. okey, dan keuntungan kita yang dapat dekat sini sebenarnya kita boleh tolak fees ni. okey, itu yang dimaksudkan dengan break even. Jadi dekat sini saya dapatlah sedikit profit lebihan profit tu adalah dalam 96 sen. Inilah dinamakan sebagai break even. Okey, kalau kita tengok betul-betul, kesilapan saya ialah dekat modal. Okey, sebab saya beli 10 lot. Okey, untuk nak bagi orang kata apa, untuk next trade saya tak boleh buat macam ni, sebab saya kena tunggu kenaikan hampir 0.25. 0.025. okey, maksudnya 0.025 kita bahagikan dengan 0.005 untuk satu bit, dia memerlukan kenaikan 5 bit untuk nak capai break even. Jadi pemilihan modal tu penting kat sini. Jadi patutnya untuk nak capai break even ni saya perlukan sekurang-kurangnya 1 bit sahaja. Kalau 1 bit ialah kalau saya beli 0.125, di sini saya kena tulis 0.130. Nampak? Dia naik je 1 bit, kita dah dapat break even. Okey. Tapi dekat sini dia tunjuk rugi kan. Kita kena adjust dekat sini. Berapa modal munasabah untuk kita letakkan dekat kaunter ni supaya kita dapat break even. Okey, kita cuba tengok kalau saya nak adjust dekat sini. Katalah sini 10, saya beli dalam 100. Okey, dah tinggi sangat. Saya adjust balik 80. Okey, tinggi sikit. Kurang lagi 70. Okey, 60. Okey, 34. Okey, lagi sikit 40. Okey, cantik lagi sikit lagi 35. Okey, dah rugi dah sikit. Tapi ke 36. Dapat. Okey, saya ajar balik Maksudnya di sini ialah untuk nak capai break even pada satu kenaikan bid, okey, saya perlu beli
kaunter ni 39 lot. Okey, bersamaan dengan 3,900 unit, dan modal yang saya akan keluarkan adalah RM497.13. Okey, so bila dia naik je satu bit, okey, naik je satu bit, saya dah ada dapat balik saya punya modal. Okey, dan profit yang saya dapat dekat sini dah boleh bayar dah fee dekat sini dan juga fee dekat sini. Okey, dah saya ada lebihan 24 sen dekat sini. Boleh faham maksud saya? Jadi untuk pemilihan modal saya ni, saya perlu buat ialah supaya sekurang-kurangnya kenaikan satu bit tu dah bagi break even dekat saya. Okey, dah bagi break even dekat saya. Okey. Baik. Sebab tu kalau kita patah balik, saya tengok balik yang saya buat tadi, saya beli asal dia 10. Okey, dah break even saya dah bukan dah 130, 0.145. Okey, nampak jauh kan? Berbanding tadi 0.13 je, ni 0.14. Okey, baik, berkaitan dengan counter ni apa jadi? Saya jual pada 1 Jun, okey, pada 0.115, dan saya mengalami kerugian sebanyak negatif RM29. Ini kerugian termasuk dengan fee. Saya terpaksa tanggung dengan fee sekali. Kita kena ingat, bila kita beli counter, automatik kita akan rugi. Sebab apa? Rugi disebabkan oleh fee. Okay, brokerage fee, clearing fee, stamp duty dan NST. Jadi kita kena kira benda ni. Okay, kalau kita detail. Jadi pada 1 Jun tu saya dah rugi. Okay, saya dah rugi. Saya jual dekat sini. Okay, sebenarnya kalau saya bersabar, sebab tu kalau boleh kita ambil iktibar lah kan daripada post motor ni. Anak murid saya dah cakap betul dah counter ni. Kita ambil je yang ada kaitan dengan kehidupan kita. Kalau saya percaya cakap dia, saya bersabar, tengok apa jadi di hujung. Counter ni naik. Counter ni naik. Counter ni naik. Dalam tempoh saya beli 20.5 kan. Sekarang ni dah berapa? 10.7. Dalam tempoh bulan lebih. Counter dia dah naik. Dia dah naik dekat sini dah. Pada 1.7. Dia dah naik kat sini. Cuma tadi sebab saya silap beli, saya tak tengok indikator semua kan. Saya beli dekat sini. Kalau saya tengok indikator, mungkin saya akan beli dekat bahagian ni. Di sinilah yang dikatakan permulaan uptrend. Mari kita tengok dekat sini apakah signal-signal dia. Kita akan tengok. Okay, MA memang ni buy signal. Bollinger Band pun buy signal. Okay, kalau kita tengok dekat MACD kita pun buy signal cantik. Kita tengok dekat DMI kita tu, saya buang MACD. DMI kita cantik juga. Jadi sepatutnya saya akan kena beli dekat sini. Dekat sinilah permulaan uptrend. Okay, mari kita ubah, katalah saya beli dekat sini. Saya beli dekat sinilah. Saya beli dekat sini. Okay, pada 2.7, katalah saya beli dengan harga sini lah, 0.14. Okay, 2.7 ubah sikit 2.7 0.14. Okay, middle band kita kat sini berapa? 0.123. 0.123. 0.125 lah. Okay, terlalu tinggi sangat. Okay, mungkin saya boleh kurangkan lagi 3. Okay, tapi yang sikit. Okay, okay, katalah saya entry dekat 0.13. 0.13 kat mana? Bawah lagi. Kalau 0.13 saya entry, mungkin tak dapat lah kat sini. Mungkin saya dapat dekat sini. Okay, dekat hari ni. Saya mungkin saya buat entry dekat sini. Dekat sini dekat 0.13. Okay, baik, saya tunjuk kita beli dalam
Okey, kita nak kenaikkan 1 bit saja. Macam saya tunjuk tadi 0.135 je, kenaikkan 1 bit je. Sorry, 35 lah. 3 adalah 35. Okey. 0.130 dia akan naik 0.135. Ingat untuk harga bawah RM1, kenaikan 1 bit bermaksud bernilai 0.005. Okey. So di sini bukan lagi saya kena adjust supaya saya tak dapat negatif kat sini, saya tak rugi, saya kena adjust kat sini. Okey, saya beli dalam 40 ni. Okey, tinggi kurang lagi 30. Okey, 35. 38. Okey, 39 unit. Okey. Ya, 39 lot. So saya beli 39 lot dengan harga 507 campur fee 516. Okey, dan break even saya dah 1 bit kenaikkan 1 bit saya dah boleh dapat balik dapat modal balik kalau saya jual dekat sini, dan juga profit yang saya terima ni boleh bayar fee yang lain, dan saya mungkin akan dapat profit dalam 23 sen saja. Ini break even. Okey, katakanlah saya hold counter ni sampai sini. Katakanlah. Okey. Katakanlah yang terkini pada 10 Julai. Okey. Katakanlah saya jual pada harga katakanlah saya ambil yang ni lah, harga tutup 0.17. Saya jual pada harga 0.17. Tengok apa yang akan jadi. Saya jual pada 7 bulan bulan. Tak mau pula dah. Nampak? Okey. Saya akan dapat sebanyak RM136.69. Ini bersih tolak fee semua. Sebanyak 26.46%. Nampak Tuan boleh nampak jadi di sinilah yang boleh saya katakan modal tu penting. Okey, dan juga setup break even kita 1 bit, dan dekat mana kita beli. Okey, itu juga penting berdasarkan indikator. Okey, supaya maksudnya dekat sini ialah kita kena ada ilmu dan kita kena tahu bila masa sesuai untuk kita beli. Okey, baik, seterusnya untuk kawalan emosi. Kawalan emosi. Okey, untuk kawalan emosinya kat sinilah yang kita cerita kat sini apa jadi dekat saya kat sini. Okey, mana tak jadi apa-apa. Maksud saya ialah kawalan emosi saya dekat sini ialah memanglah saya agak tension sikit. Sebab apa saya tension? Ya, saya sikit. Okey, kalau kat sini sebab apa? Kalau kita tengok daripada mula saya beli, harganya dia sideways je. Sideways saja. Sebab tu saya tengok portfolio saya tak hijau, tak hijau pun, merah je kan. Nampak saya beli kat sini dia duduk bawah, dia duduk bawah, dia duduk bawah, dia duduk bawah. Dia hijau, dia merah je. Lepas tu saya punya break even saya dekat 145. 145 kat sini tadi. Kan break even saya dia kan tinggi jadi 145. Jadi saya pun ialah kawalan emosi saya tak kira apa nak jadi counter ni kan. Bayangkanlah ini ke sini pun dah berapa hari dah nak tunggu kenaikan. Okey, sini dah berapa bulan. Dia mula jadi kenaikan ni 1.7. Saya beli 20.5. Maksudnya sebulan lebih tapi saya tak boleh nak kontrol dalam masa beberapa hari kat sini saya jual. Okey, itu kesilapan saya lah. Kesilapan saya. Jadi untuk mengatasi kesilapan ni ialah pastikan kita tahu mana kita nak entry, dan counter itu mestilah permulaan uptrend. Tengok kepada signal, semua indikator, dan pastikan EP kita dengan CLP kita mesti negatif 10. Okey, bawah negatif 10. Dan lepas tu bila dia naik, kita biarkan dia naik. Ni kalau nak biarkan ni boleh lagi ni. Okey, dia boleh naik lagi. Okey, mungkin dia akan berlaku correction kat sini. Okey, tapi kalau siapa nak jual dekat sini, kalau saya nak jual sini pun dah boleh tutup sebanyak 24.46%. Jadi untuk
makluman kaedah yang dikongsikan oleh Coach Nizam Malik ni ada benarnya, dan insyaAllah kita ikut apa yang Coach Nizam ajarkan, insyaAllah kita tak akan buat silap. Okay? Yang penting kita tahu kita ada ilmu, jangan trade kalau tak ada ilmu. Ni yang berlaku dengan saya ni sebab saya trade tidak ada ilmu. Okay? Tapi sebenarnya baguslah ni Sasbadi ni. Counter Sasbadi ni saya rasa betul cakap dengan murid saya, memanglah dia ni guru dekat Bursa Marketplace. Okay? Dia kata cikgu beli yang ni, cuma saya je lah yang tak sabar. Okay? Kalau saya percaya dekat dia, saya sabar, dan dah boleh generate income sampai setinggi ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ni. Semoga memberi manfaat kepada semua newbie di sana. Jadikan pengalaman saya ni, kesilapan saya ni sebagai iktibar, dan belajarlah mendalami ilmu laporan saham. Okay, itu saja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.